Okey, so topik hari ini adalah berkaitan graf fungsi sinus, kosinus dan tangent. Okey, kamu dah tahu sin, cos dengan tangent, tapi bagaimana bentuk dia? Okey, hari ini kita akan pelajari bagaimana bentuk dia. Alright. So, soalan dia, apakah ciri-ciri graf sinus, kosinus dan tangent? Okey, semua ada buku teks tak depan kamu ni? Ada. Ada. Okey. Jadi, ada mobilisasi minda 3 tu, ada QR code, nanti kamu boleh discover sendirilah. Yang ni memang sebenarnya khusus untuk kamu cuba berdasarkan QR code. Jadi saya tak terangkan di sini. Saya terus masuk. Lepas kamu dah buat mobilisasi minda ni, apa hasil dapatan kamu? Boleh? Boleh Okey. Nanti kamu buat sendiri. Kalau tak percayalah. InsyaAllah kamu percaya. So, lepas kamu buat mobilisasi minda, kamu akan dapati bentuk graf sin, cos dengan tangent. Macam itulah bentuk dia. Ada 3 bentuk. Okey, saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah bentuk Y sama dengan sin X bagi julat di antara 0 sehingga 360. Okey, bentuk dia macam mana? Bentuk dia macam huruf S. Nampak ni? Dia naik dulu, lepas tu dia turun, lepas tu dia turun, lepas tu dia naik. Ini kalau kita nampak bentuk dia adalah bentuk graf sin. Bentuk S. Okey. Bagi graf sin, nilai maksimum. Okey, bila kita kata nilai maksimum, kita katakan tentang nilai Y. Berapa nilai maksimum kat sini? Nilai dia adalah 1. Okey, 1. Seterusnya, nilai minimum. So, kamu tengok graf, paling rendah dia adalah berapa ni? Negatif 1. Negatif 1. Okey, ini ciri-ciri dia. Ciri-ciri yang seterusnya adalah pintasan X. Okey, sin memintas pada titik 0, titik 180 dan titik 360. Okey? Right. Yang terakhir, pintasan Y. Graf ni memintas pada nilai Y sama dengan 0. Okey, habis. Sekejap ada lagi yang nak masuk ke? Alright. Saya sambung. Seterusnya, bagi graf cos pula. Cos ni dia bermula daripada nilai 1, turun dan dia naik atas. Okey. Saya katakan bentuk ni bentuk mangkuk. Mangkuk. Okey. Bentuk mangkuk dia bermula dengan 1, maka nilai maksimum dia adalah 1. Nilai minimum graf ni adalah negatif 1. Okey. Tetapi nilai pintasan X, dia memintas pada titik 90 darjah dan 270 darjah. Okey. Yang terakhir, pintasan Y dia adalah 1. Mana pintasan Y? Ini nilai pintasan Y. Sampai sini, okey? Sebab kamu kenal pasti bentuk sahaja. Graf sin dah, graf cos pun dah. Yang terakhir adalah bentuk tan. Okey, bagaimana bentuk tan? Okey, bentuk tan ni pada kedudukan kosong dia ada nilai dekat situ. Tapi bila dia nak menghampiri 90, dia naik atas tapi dia takkan cecah 90. Dia takkan cecah 90. Ini garisan putus-putus ni kita panggil sepatutnya tak ada dalam silibus tapi saya beritahu je. Nama dia asimtot. Asimtot. Sebut. Asimtot. Ya, asimtot. Okey. Eja macam mana? Mana eja cikgu? Cara eja. Okey, yang ni bahasa Inggeris asymptote. Asymptote. Okey? Ini sebagai maklumat tambahan je, dia tak tanya pun. Saya bagi tahu saja. Okey, seterusnya bagi graf tan, dia tak ada nilai dekat 90. Maksudnya graf ni daripada bawah dia naik sampai 180. Dia buat garis lurus pula. Bukan garis lurus ni. Dia turun je macam tu. Tapi dia tak sentuh asimtot Dia naik atas, tak cecah juga bagi nilai 270.
Ini kita kata sekali lagi garisan asimtot. Asimtot dia berada dekat, seronok kau gelak asimtot pada 90 darjah dengan 270 darjah. Okay. Right. So, garisan dekat sini, garisan dekat sini. Okay. Seterusnya, dia naik daripada bawah, dia pergi dekat nilai 360. Ini bentuk dia. Bentuk dia lain macam sikit. Yang kamu kena ingat adalah dia tak cecah garisan 90 darjah. Dia tak cecah pada garisan 270 darjah. Dikenali sebagai Asimtot. seorang je. Asimtot. Okey, bagus. Okey. Jadi apabila lambat no. Okey. Nilai maksimum bagi tan, kan tadi saya kata dia naik atas. Dia naik atas, dia tak cecah. Maka maksimum dia adalah infinity. Infinity. Maksudnya infinity ni dia tak cecah lah. Okey, saya nak kamu tekan kalkulator sama-sama dengan saya. Tekan tan 89.99999. Berapa dapat? Berapa? Berapa 9 itu? Berapa? Kamu tekanlah berapa banyak 9 pun. Nilai dia ada, betul? Ada. Sangat besar, betul? Okey, tetapi cuba tekan tan 90. Berapa kamu dapat? Error. Math error bermaksud tiada nilai tan 90. Jelas? Jelas. Okey, alright. Faham Okey, so saya dah kata nilai maksimum dia adalah infinity. Nilai minimum adalah negative infinity. Apa maksud negative infinity? Tadi dia boleh naik atas dekat sini. So, nilai paling rendah dia, cuba kamu masukkan dalam kalkulator. Tan 91. Kan dapat negatif 57.2899. Betul? Betul. Kalau kamu ambil tan 90.00001, nilai dia lebih kecil. Iaitu negatif beribu-ribu lah. Macam tu. Jelas? Jelas. Okay, Jelas. bagus. Right. Seterusnya, pintasan X, dia melalui titik 0, titik 180 dan titik 360. Okey. Pintasan Y, dia hanya lalu pada titik 0 sahaja. Okey. Alright, itulah bentuk graf sin, cos dan juga tan. Saya kata sin bentuk huruf apa? S. Bagus. Cos bentuk apa? Mangkuk. Tan bentuk apa? Pelik. Saya tak cakap asimtot. Saya cakap dia ada garis asimtot. Kau main sebut je. Okey, alright. So, saya sambung. Latihan Kendiri 6.2a. Okey, ada buku teks dengan kamu? Saya tak nak buka. Saya nak kamu buka buku teks. Okey, soalan 1. Tentukan sama ada setiap graf trigonometri berikut ialah graf sinus, kosinus atau tangent. Okey, kita tengok graf yang pertama. Graf pertama, daripada nilai 1, dia turun pergi 90. Dia turun lagi pergi 180. Okay. Saya buka balik yang ni, maklumat ni. Okay, alright. Agak-agak bentuk sin ke, bentuk cos ataupun bentuk tan? Pandai pun. Kenapa kamu kata cos? Sebab masa 90 dan hujan bawah. Sebab pertama pintasan Y dia adalah 1. Lepas tu pintasan X dia pada nilai 90 darjah. Okey, selesai. B. Sin ke cos ke tan? Tan. Bentuk tan paling mudah sebab kamu terus nampak, kamu tahu bentuk dia. Sin dengan cos saja kamu mungkin keliru. Betul? Okey, pandai. B adalah tan. C bentuk apa? C. C adalah sin.
Okey, kenapa kita kata sin? Sebab dia memintas paksi X di 180 darjah dan 360. Okey, bagus. Okey, soalan nombor 2A. Laka graf Y sama dengan sin X dengan keadaan 90 X berada di antara 90 dengan 270. Okey. Jadi apabila soalan ini diminta, kamu akan lukis daripada ini sampai sini saja. Faham tak? Dia minta graf sin. Lepas tu dia minta daripada 90 sehingga 270. Maka graf kamu bentuk dia adalah macam ni saja. Ni turun sampai sini. Di mana nilai kat sini paling tinggi 1, paling rendah adalah negatif 1. Saya tak buat lah. Tapi kamu faham gambaran ni macam mana? Faham. Faham. Cikgu Pak CY dekat tu Pak CY dekat sini. Pak CY dekat sini. Oh. Maksudnya kita akan buat sini Pak CY. Sini nilai dia adalah 90 lah. Okay? Okay, cikgu. Alright. Seterusnya, laka graf Y sama dengan cos. Okay? Dengan keadaan X berada di 45 darjah sehingga 225. Okey, dekat mana 45 darjah ni? Antara 90 dan kosong. Okey, pandai. Antara 90 dengan kosong. Antara 90 dengan kosong, sini 45. Okey, lagi? Dia kata 225. Mana 225? Antara 180 dengan 270. Okey, pandai. Terima kasih. So, antara sini. Sini tarik. Sini adalah 225. Maka bentuk graf kamu, bentuk dia macam mana? Ni. Dia bukan dekat nilai 1 sini turun sampai sini. Okey. So, sini kamu namakan paksi Y. Sini adalah paksi X. Okey. So, sini adalah 45 darjah, 225. Tapi nilai dekat sini berapa? Tak tahu. Tak tahu, tekanlah kalkulator. Soalan kata 45 darjah kan? Kamu tekan cos 45. Berapa dapat? Set 2/2. Set 2/2. Letaklah nilai kat sini. Set 2/2. Okey. So, nilai paling rendah masih negatif 1. Tapi graf ni ada naik atas sikit. Berapa paling rendah ni? Paling rendah pula. Berapa dekat sini? Yang saya buat. Masukkan dekat kalkulator. Cos 225. Berapa dapat? Negatif set 2/2. Negatif set 2/2. Okey. Boleh? Jadi untuk lakaran ni, kalau boleh, semua titik-titik yang kritikal lah. Maksud saya titik ni, titik paling rendah dengan titik ni, mesti tahu nilai Y dia berapa. Okey? Dan juga titik 90 ni. Okey. Jelas untuk soalan nombor 2. Jelas. Okey. Alright. Untuk soalan nombor 3 dan soalan nombor 4 is your homework lah. 3, 4 dengan 5. Ada soalan boleh tanya. 1 dengan 2 tak payah buat. Saya dah bincang dengan kamu. 3, 4, 5. Okey, selesai bentuk graf. Latihan kendiri pun saya dah bincangkan. Okey, seterusnya. Kesan perubahan pemala. Okey. Apakah kesan perubahan pemala A, B dan C bagi graf fungsi trigonometri Y sama dengan A sin B X tambah C, Y sama dengan A cos B X tambah C dan Y sama dengan A tan B X tambah C. Okey, ada 3 graf sin, cos dengan tan. Ada tambahan huruf. Huruf apa tu? Kita ada huruf A. A dekat mana A? A dekat depan sin, cos senang dengan kata tan. A depan sin, A depan cos, A depan tan. Okey, B dekat mana B? Kat belakang. X.
B sebelah X. Ingat macam tu. B sebelah X. Okey. C mana C? Belakang. Selepas tambah. Kita kata belakang sekali lah. Nilai C adalah nilai belakang sekali. Sorry. Sekejap Okey. Alright. Sebelum kita explore A sin BX tambah C, A cos BX tambah C dan A tan BX tambah C, kena faham dulu bentuk graf ni. Ada maklumat yang kita kena tahu. Fizik dah belajar amplitude. Dah belajar belum? Gelombang dah belajar dah gelombang. Okey. Kalau kamu dah belajar maka kamu dah tahu amplitude, betul? Betul. Okey. So amplitude adalah nilai paling tinggi daripada garis keseimbangan. Okey. Nilai paling tinggi dari garis keseimbangan. Garis keseimbangan tu di mana? Dekat bahagian tengah. Okey. Amplitude adalah nilai paling tinggi dari garis keseimbangan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita ada tempoh. Di sini adalah tempoh. Tempoh bermaksud selang satu kitaran lengkap. Selang satu kitaran lengkap. Okey. Graf fungsi trigonometri berulang bagi setiap selang tertentu. Misalnya, graf fungsi sinus berulang bagi setiap selang 360 darjah. Okey, macam ni. Maksud tempoh ni, kamu dah belajar graf sin kan macam ni. Dia naik, dia turun, lepas tu dia macam ni. Ini adalah kosong, sini adalah 360 darjah. Ini kamu dah belajar tadi. Tetapi sebenarnya graf sin tak berhenti di sini. Dia masih boleh naik, turun macam ni. Okey, sekarang saya nak tanya, bentuk dia sama tak? Sama. Bentuk dia sama. Tapi ini dikatakan ada berapa tempoh? 2. Tempoh ada 2. Macam tu. Tempoh bermaksud satu kitaran lengkap. Kitaran lengkap. Jadi, sin saya dah kata, lengkap dia macam bentuk S ni. 1, 2. Kalau cos, bentuk dia macam mana? Ni. Ini satu kitaran lengkap. Ini satu kitaran lengkap. Faham? Ada berapa mangkuk? Ada 2 mangkuk. So, ada 2 tempoh. Okey. Okey, right. So, saya dah terang amplitude saya dah terang, tempoh pun saya dah terang, garis keseimbangan pun saya dah terang. Okey. Right, jap saya nak share secara umumnya ni. Kejap saya kejap Okey, saya buka app Desmos. Okey, alright. Sekejap saya tunjuk. Y sama dengan sin mana sin? Sekejap, mana sin? Function sin X. Okey. Alright. Okey. Alright. Okey, nampak graf bentuk Y sama dengan sin X? Nampak. Okey, sekarang saya tunjuk kalau Y sama dengan 2 sin X. Okey, apa yang kamu faham ni? Nilai A berubah. Okey, nilai A berubah daripada nilai 1 dan 2. Tapi kesannya macam mana? Amplitude bertambah. Amplitude dia membesar. Amplitude dia bertambah. Mula-mula amplitude dia Tambah. berapa?
1. 1. Okey, macam mana kita tahu amplitude? Amplitude adalah daripada sini sampai sini. Nampak tak saya punya cursor ni? Tak Ah. nampak ke? Tak nampak Tak kes. Tak. Tak. Macam mana saya nak buat tak apalah. Kamu fahamlah. Kiranya warna merah tu paling tinggi dia adalah 1. Tetapi garisan warna biru paling tinggi dia adalah 2. 2. Okey, katakan saya tambah lagi. Y sama dengan 3 sin X. Apa yang kamu faham ni? Lagi tinggi. Okey. Amplitude lagi bertambah. Jadi dekat depan ni kalau amplitude berubah bermaksud apa? Kalau A dia berubah maksudnya itu adalah nilai amplitude. Amplitude. Boleh faham tak ni? Faham? Boleh. Okey. Right. So kamu dah faham itu kalau perbezaan nilai A. Perbezaan nilai A. Okey. Next saya nak cerita kalau Y sama dengan ini saya padam, saya letak 2 dalam ni. 2. Okey. Apa yang kamu faham ni? Tempo dia Tempoh dia bertambah. Berkurang. Tambah. berkurang. Yang warna merah tu mula-mula satu tempoh saja, betul? Ya. Satu tempoh, satu kitaran. Maksudnya ada satu je bentuk S. Betul. Boleh tak ni? Okay. Nampak. Cikgu ke kanan sikit cikgu. Ke kanan sikit. Okey. Saya besarkan sikit. Ni. Okey. Okey, right. Jadi yang warna merah tempoh ada 1. Tetapi warna biru tempoh ada 2. Apa maksud tempoh ada 2? Ada 2 kitaran. Okey, faham ni? Faham. Okey. Nilai tempo dia bertambah tapi dia punya bilangan tempo dia bertambah tapi dia punya nilai tempo berkurang je. Kejap saya confirm balik. Tempoh ialah selang satu kitaran lengkap. Ya. Tempoh dia berkurang tapi kitaran dia bertambah. Macam tu. Tempoh berkurang, kitaran bertambah. Okey. Saya tunjuk yang warna hijau. Warna hijau. Dah bercelaru dah ni. Sekejap Okey. Okey, kamu tengok yang warna merah. Okey, warna merah Y sama dengan sin X. Tapi warna hijau Y sama dengan sin 3X. Apa yang kamu faham? Kitaran dia ada 3. Kitaran ada 3. Tempoh berkurang. Okey, boleh. Saya senang kata saya ceritakan tentang kitaran lah. Kalau sin X ada satu kitaran, ada satu saja S. Tapi kalau sin 2X ada berapa? 2S, 2 kitaran. Tapi kalau 3X ada 3 kitaran. Boleh faham ni? Faham. Boleh. Alright. Yang terakhir, yang ini saya ada Y sama dengan sin X. Okey, saya wujudkan satu lagi. Di sini saya masih letak Y sama dengan sin X. Cuma saya tambah 1. Okey, apa yang kamu faham? Mula-mula warna merah tapi sekarang warna biru. Apa yang berlaku? Pintasan Y dia berubah. Pintasan Y dia berubah. Tadi pintasan Y dia berapa? Sifar. Kosong lah. Maksudnya sifar tu dia naik kepada 1. Sekarang amplitude dia berapa amplitude dia? 2. Amplitude masih 1. Sebab apa saya kata 1? Kamu tengok garis keseimbangan. Keseimbangan dia dekat tengah-tengah tu kan? Okey. Cuma di sini graf tu kalau saya kata tambah 1, dia naik 1. Semua nilai naik 1. Okey, saya tunjuk next kalau saya ada tambah 2. Okey, apa yang kamu faham? Naik atas tu. Dia naik lagi 1. Itu bermaksud kalau tambah 1 naik 1.
tambah lagi satu, naiklah lagi satu. Okey. Kalau saya tukar yang ini, saya tulis tolak satu. Apa yang jadi? Turun ke Turun bawah. satu. Turun satu. Dia turun ke Oh, okey, bawah. nampak. Senang. Kalau tambah, makin lama makin naik. Kalau kurang, makin lama makin ke bawah. Begitu juga kalau saya tulis yang ini, dari tambah 2, tolak 2. Okey. Graf dia jadi macam mana? Dia turun sebanyak 2 titik. Okey? Alright. So, selesai. So, saya dah cerita sin. Konsep yang sama akan berlaku pada cos, akan berlaku pada tan. Okey, saya tak akan terangkan cos sebab bentuk sin dengan cos lebih kurang. Boleh Ke nak saya tunjukkan juga ni? Tak apa je. Cos tak payah Okey, saya tunjuk tan lah, tan. Ya. Okey, kalau tan, function tan. Okey. Right. So ini bentuk tan. Bentuk tan kan saya kata ada asimtot. Ada asimtot. Okey, so asimtot dia berada di sepatutnya dekat sini adalah berapa darjah berapa? Tadi 90 dengan 270. Okey. Okey, ini kalau tan X. Okey, apa yang berlaku kalau saya ada ini padam. Okey. Saya ada Y sama dengan 2 tan mana tan X. Okey. Apa yang kamu nampak? Perbezaan antara merah dengan hitam. Makin cerun. Dia makin cerun. Dia makin cerun. Okey, dia makin cerun. So, kalau saya tambah lagi satu maklumat, kalau saya ada Y sama dengan tan X. Okey, depan ni saya letak 3. Okey, apa yang berlaku? Makin cerun. Biru. Makin lama dia makin cerun. Okey? Itu yang kita faham perubahan dia. Ini berkaitan dengan kalau macam sin dengan cos tadi, dia ada kaitan dengan amplitude lah. Amplitude A. Bahagian depan adalah A. Amplitude. Oh iya. Okey. Alright. So sekarang saya tunjuk kalau next kita ada bahagian dalam nilai B 2. Sini 2. Okey. Apa yang kamu faham? Tempoh. Tempoh berkurang tapi bilangan kitaran Makin bertambah. makin bertambah. Sebanyak berapa kali? 2. 2 kali. Okey. Right. Begitu juga kalau saya ada sini 3. Apa maksud dia? Tempoh makin berkurang. Ya, kenapa? Ada soalan ke tak ada? Ada. Okey. Tempoh berkurang tapi Kitaran bertambah. Okey, selesai. Saya nak cerita kalau kita ada sini tambah 1. Okey, so apa yang berlaku tambah 1? Dia naik ke atas. Dia naik ke atas. Paling obvious dia kat mana? Apabila mula-mula dia pintas pada kosong, tapi sekarang dia pintas dekat berapa? 1. Itu maksud dia. Jadi kalau saya tukar yang ini tambah 2. Apa maksud dia? Pintasan Y dia 2. Pintasan Y dia bukan kosong, dia dah berubah pergi dekat 2. 2. Okey. Selesai untuk Desmos. Okey. Jadi secara umumnya Y sama dengan A sin BX tambah C dengan keadaan A lebih besar daripada kosong, B lebih besar daripada kosong. Y sama dengan A cos BX tambah C. A lebih besar daripada kosong, B lebih besar daripada kosong. Nilai A berubah, dia akan memberi kesan pada nilai maksimum dan nilai minimum. Itu nilai A adalah nilai amplitude fungsi. Okey. Bagi graf tan, kalau nilai A berubah, tadi kamu cakap lengkung dia makin
cerun. Tapi ada amplitude tak? Tak ada. Sebab apa? Kita tak ada nilai paling tinggi. Nilai paling tinggi dia adalah infinity. Itu maksud dia. Jelas untuk nilai A berubah? Jelas. Okey, selesai Okey. Nilai B berubah. Okey. Nilai B berubah, tempoh fungsi akan berubah. Apabila nilai B bertambah, graf kelihatan mampat secara mengufuk. Tempoh semakin berkurang. Tadi kamu cakap tempoh makin kecil, panjang dia makin kecil. Tempoh fungsi sinus dan kosinus sama dengan 360 bahagi B. Ini bagi sinus dan kosinus. Tetapi tempoh bagi fungsi tangent, pengiraan dia adalah 180 per B. 180 per B. Yang terakhir, apabila nilai C berubah, kedudukan graf berubah. Apabila C lebih besar daripada kosong, graf beranjak C unit secara menegak ke atas. Tapi apabila C lebih kecil daripada kosong, graf beranjak C unit secara menegak ke bawah. Okey? Right. Itu kesimpulan daripada penemuan kita tadi. Right. So, kita tengok contoh 9. Rajah di sebelah menunjukkan graf fungsi y sama dengan sin x bagi x di antara 0 sehingga 360. Laka setiap graf fungsi trigonometri berikut pada paksi yang sama. Okey, kita tengok soalan pertama. Yang ini, dia minta y sama dengan 2 sin x. Okey, bagaimana y sama dengan 2 sin x? Apa yang kamu faham kalau 2 depan ni? Amplitude. Amplitude. Okey, graf warna pink tu amplitude dia berapa? 1. 1. Jadi graf yang baru awak akan buat, nilai dia paling tinggi akan jadi berapa? 2. 2. Okey. Paling rendah akan jadi berapa? Negatif Negatif 2. Negatif 2. Itu maksud apabila nilai A berubah. Maka kamu sambunglah graf kamu. Ni dia naik atas, pergi sini. Lepas tu ni turun bawah, dia pergi sini. Okey, boleh faham? Boleh. Alhamdulillah. Okey, ini adalah y sama dengan 2 sin x. Okey, saya teruskan. Y sama dengan 2 sin 2x. Mana ada 2 sini? Okey, sin 2x. 2 di sini bermaksud bilangan kitaran kita adalah berapa? 2. Tempoh akan jadi lebih pendek. Tempoh akan jadi lebih pendek. So, 360, saya tulis tempoh dulu. Tempoh sama dengan 360 bahagi B. So, 360 bahagi 2 berapa? 180. Okey. Bermaksud sehingga 180, ia telah mengandungi berapa kitaran? 1. 1. Jadi, graf awak akan jadi macam ni. Dia naik sampai sini. Dia akan turun sini. Baru ada 1. Okey. Kena buat apa? Lagi 1, betul? Betul. Kena buat lagi 1. So, sini dia akan naik sampai sini. Dan dia akan turun sampai sini. Okey. Boleh faham? Y sama dengan sin 2x. Boleh. Faham. Alhamdulillah. Okey, selesai So, sama macam jawapan saya buat. Ni dengan ini. Okey, seterusnya y sama dengan sin x tambah 1. Okey, apa maksud tambah 1 dekat sini? Dia akan naik. Dia akan naik. Dia akan perubahan menegak ke atas So, daripada 0 sepatutnya dia jadi 1. Daripada titik 1 dia naik jadi berapa ni? 2. Dia akan naik jadi 2. 180 akan naik pergi mana? 1. Negatif 1 naik atas akan jadi 0. 0 akan naik jadi 1.
Kita akan buat semua titik satu persatu supaya kamu nampak. So di sini kamu sambungkan dah. Ni naik atas sampai sini. Ni turun bawah, dia akan naik. Macam tu. Ini bermaksud Y sama dengan sin X tambah 1. Jelas? Jelas. Okey, alhamdulillah. Yang seterusnya, Y sama dengan 2 sin 2X. Okey. 2 sin 2X. A dia berapa? 2. Apa yang kamu faham tentang 2? Dia Amplitude. bila tambah. Paling tinggi sepatutnya akan pergi berapa? 2. Paling rendah akan pergi dekat? Negatif 2. Okey. Sin 2X. Tadi baru je buat. Sin 2X berapa kitaran? 2 kali. 2 kitaran. 2 kitaran. Maka di sini bentuk graf kamu dia akan naik sampai sini. Turun. Daripada sini dia turun. Dia naik. Dia naik. Dia turun. Turun. Dia naik. Macam tu. Okey? Selesai. Okey. Sama macam jawapan. Sama macam jawapan. Okey. Selesai contoh yang ke-9. Okey. Contoh 10. Katakan dia bagi soalan macam ni. Lakar setiap fungsi trigonometri bagi X di antara 0 sehingga 360. Yang pertama, Y sama dengan 2 cos X tambah 1. Okey, kita kenal pasti dulu. Kita ada nilai A. Apa maksud nilai A kat sini? Amplitude. Maksudnya paling tinggi nilai dia adalah? 2. Paling tinggi adalah 2. Okey, paling tinggi adalah 2. So, yang ni katakanlah saya buat yang ini dulu. 2 cos X maksudnya dia naik. Naik pula. Ni graf sin. Turun dulu. Turun. Dia naik. Okey. So, sini ingat. Graf cos bentuk mangkuk. Sini 360. Tengah-tengah adalah 180. Sini adalah kosong. Okey. Ini saya baru selesaikan 2 cos X. Maksudnya paling tinggi 2, paling rendah adalah negatif 2. Okey. Tetapi kita tak habis lagi. Kita ada apa dekat sini? Tambah 1. Tambah 1. Jadi graf ni dia naik atas ke dia turun bawah? Atas. Naik atas sebanyak berapa? 1. Okey. So, bermaksud daripada 2, dia akan jadi berapa ni? 3. 3. Okey. Daripada kosong, dia akan jadi berapa ni? 1. Okey, sini ada 1. Daripada negatif 2, dia akan jadi berapa ni? Negatif Negatif 1. Daripada kosong, dia akan jadi berapa ni? 1. 1. Daripada 2, dia akan jadi? 3. 3. Jadi, nak membezakan, saya ambil warna biru lah. Maka, kamu sambungkanlah graf kamu. Ini sambung sini. Ini sambung sini. Ini sambung sini. Macam tu. Okey, jelas macam mana kita nak buat graf? Jelas. Okey, alhamdulillah. Sekejap saya ada sediakan slide tak? Okey. Seterusnya. Y sama dengan tan 0.5x tolak 1. Okey, 0.5x tolak 1. So, dekat sini kita tak ada amplitude tapi kita ada kitaran. Kitaran kita berapa ni? Nilai B di sini adalah 0.5. Bermaksud tempoh sama dengan 360 bahagi 0.5. Kita dapat berapa? Astagfirullahaladzim. Bukan 360. Kalau tan 180. Maafkan saya. 180 bagi 0.5 kita dapat 360. Okey. Apa maksud tempoh 360 ni? Ingat lagi kalau tan graf dia macam ni. Naik, ada asimtot, turun, naik, ada asimtot, turun. Okey. Dia punya tempoh bentuk dia macam mana? Ini dikatakan satu tempoh. Bukan satu tempoh, satu kitaran lengkap dia lah. Bentuk dia ada satu naik dengan satu
turun. Okey. Jadi di sini disebabkan dia kata tempoh 360, bermaksud ini adalah kosong, sini adalah 360 darjah. Itu maksud tempoh. Boleh faham tak? Boleh. Boleh. Okey. So saya sambung. Ini saya naik, ada asimtot, sini turun, sini adalah 360, tengah-tengah 180. Okey. Ini baru saya selesaikan tan 0.5x. Okey. Tetapi dekat sini ada hujung ni, tolak 1. Apa maksud tolak 1? Ke bawah. Graf bergerak ke bawah. Jadi maksud dia adalah graf kamu tak boleh bermula dengan kosong ni. Dia akan bermula daripada negatif 1. Ada asimtot. Yang ni pun akan daripada nilai negatif 1. So sini adalah 360. Sekejap Okay, so sini 360. Sini X, sini Y. Sini 180 darjah, sini kosong. Okey, boleh faham? Boleh. Agak tricky sikit lah bila kamu nak bina graf fungsi trigonometri. Tapi insyaAllah banyak latihan kamu akan faham lah. Okey, selesai contoh 10. Kita akan buat sama-sama latihan kendiri 6.2b. Okey. Nak buat sama-sama ke kamu boleh buat sendiri? Dah pukul 3.56 dah ni sebenarnya. Buat satu contoh. Saya tunjuk satu lah. Okey, kamu pilih dalam latih kendiri 6.2b, soalan nombor 1, nak saya bina yang mana? Latih kendiri 6.2b. I. H. Okey, H. Saya nak tumpang mana Kejap. Tak ada. Okey, ada. Okey. H. Okey. H. Y sama dengan 3 tan 1/3 X. Okey. Kenal pasti dulu nilai A kita adalah 3. Apa maksud A sama dengan 3? Dia lebih Amplitude. apa dia? Amplitude dia 3. Amplitude dia 3. Tapi bagi nilai tan, amplitude tak memberi apa-apa kesan. Cuma graf awak lebih cerun. Betul? Betul. Graf lebih cerun. Okey? Graf lebih cerun. Okey. Seterusnya nilai B adalah 1/3. Maka tempoh sama dengan since graf tan 180 bahagi 1/3. Kamu dapat berapa ni? 540. 540 darjah. Okey, apa maksud 540 darjah ni? Okey, tak apa. Saya tunjuk So di sini kalau saya buat graf tan, sini Y, sini X. So since dia kata 540, sini 540, sini kosong darjah. Separuh daripada 540 berapa? 270. Okey. 270. Okey, so tengah-tengah ni 270. Okey. Kejap sorry. Okey. Alright. So di sini macam mana bentuk graf dia? Y sama dengan 3 tan 1/3x. Kalau 1/3 lebih banyak kitaran ke lebih kecil kitaran? Kecil. Okey, tak apa. Saya tunjuk dekat kamu lah. Lebih banyak. Kecil. Kejap soalan ni dia tak minta kamu lakar pun kan?
Ya. Astagfirullahalazim. Saya beri lakar untuk kamu, kenapa? Semua nak dilakarnya. Soalan ni dia tanya amplitude dengan tempoh je. Berapa amplitude dia? 3. Allah. Tempoh dia berapa? 1/3. 540. Kamu pun betulkan dia kalau saya salah. Allah. Yang minta lakar nombor 2 dengan nombor 3. Tu saya pelik 540 ni. Tak sampai pada peringkat kamu. Okey. Senang je soalan nombor 1 tu. Okey. Kalau A, berapa amplitude? 4. Tempoh? Tempoh 360. Kejap. Soalan saya tadi, tempoh dia B 1/3 ke 540? 540. Tempoh 540 Okey, soalan A, patah balik. Tempoh A berapa? 360. 360. 4 sin X, maka A sama dengan 4. Tempoh sama dengan 360 bagi 1, 360. 60. Okey. B 1. 3. B. amplitude 3. Pandai. Tempoh? 180. Okey, 180. Okey, C. Amplitude? Amplitude 2. 2. Tempoh? 120. 120. Tempoh sama dengan 120. Okey, D. Amplitude 1. Amplitude 1. Okey, tempoh. 90. 90. Okey, tempoh sama dengan 90. Okey, yang lain buat sendirilah. Senang sangat tu. Baik, Okey. cikgu. Alright, soalan nombor 2, soalan nombor 3 kamu cuba buat sendiri. InsyaAllah. Ada soalan boleh tanya Saya habiskan sikit lagi boleh? Saya nak habiskan bab ni je. Boleh. Boleh? Silakan, Okey. silakan. Penyelesaian masalah. Right. Contoh 11. Katakan kita ada soalan sebegini. Katakan dia bagi kamu gambar rajah. Halaju aliran udara dalam kitaran pernafasan normal. Okey. So di situ kita ada graf berbentuk apa agak-agak? Graf kita berbentuk sin. Agak-agak nilai A dia berapa? 0.6. 6.6. Pandai, 0.6. Okey, right. Di situ kita punya kitaran ini. Okey, saya baca soalan lah. Graf di atas menunjukkan satu kitaran pernafasan yang lengkap. Kitaran ini terdiri daripada proses menarik nafas dan menghembuskan nafas. Kitaran ini berlaku setiap 5 saat. Halaju aliran udara adalah positif apabila kita menarik nafas dan negatif apabila kita menghembuskan nafas. Halaju ini diukur dalam liter per saat. Jika Y mewakili halaju aliran udara selepas X saat, nyatakan satu fungsi dalam bentuk Y sama dengan A sin BX tambah C yang memodelkan aliran udara dalam kitaran pernafasan normal yang ditunjukkan seperti graf di atas. Okey. Right. So ini senang saja. Y sama dengan A sin BX tambah C. Kamu dah tahu nilai A adalah 0.6. 0.6. Nilai B, macam mana kita nak kira nilai B? 360 bagi 5. Okey, kita tahu dia punya tempoh. Rumus. Sekejap dia punya tempoh sama dengan 5 saat. 5 saat. Okey. Jadi 5 sama dengan 360 Bahagi B. bahagi Bagi B. B. Maka nilai B kita adalah 360. 72. 72. Ada tak pergerakan naik atas ataupun turun bawah? Ada. Maksud saya pergerakan atas tu graf kamu ni dia Oh. bermula macam ni. Ada ke? Tidak. Tak ada. Okey, kalau tak ada maka nilai C kita sama dengan kosong. Sifar. Maka Y sama dengan A adalah 0.6 0.6 sin sin
72. 72x. Tak payahlah tambah kosong. Okey, boleh? Boleh. Senang saja. Boleh. Okey, B. Bila kamu dah dapat y sama dengan A sin BX tambah C, dia kata y mewakili halaju aliran udara. Mewakili, yakni halaju aliran udara. Okey. Soalan tanya, berapakah halaju aliran udara dalam liter per saat apabila masa ialah 7 saat? Bermaksud y sama dengan 0.6 sin 72 x Darat kita 5. gantikan dengan 7. 7. Okey, maka kita selesaikan, kita akan dapat y sama dengan 0.35. 35. Okey, maka halaju aliran udara ialah 0.35 liter per saat pada masa 7 saat. Jadi soalan penyelesaian masalah ni kebiasaannya dia akan bagi kamu satu bentuk graf, kamu kena tentukan dia punya fungsi, iaitu y sama dengan A sin BX tambah C ke, y sama dengan A cos BX tambah C ke, ataupun y sama dengan A tan BX tambah C. Jadi kamu boleh cuba buat latihan kendiri 6.2C. Nanti kamu buat sendirilah. Jangan risau, ada masa sampai hujung minggu ni. Nak ada soalan boleh tanya saya ataupun Cikgu Syikin ataupun Cikgu Salwa ataupun Cikgu Kamariah. Okey. Alright, latihan ekstensif. Okey, sebagai latihan pembukaan, kamu boleh buat latihan tersebut di rumah. Jangan lupa salin soalan ya. Jangan lupa salin soalan. Okey. Nak buat tak kod QR ni ke kamu nak buat sendiri kat rumah? Buat sendirilah kat rumah. Nak buat ke tak nak ni? Okey. Boleh cikgu. Cikgu buat sekali dengan cikgu. Nak buat sekali dengan saya. Okey, ada handphone kan? Boleh scan tak? Ada. Boleh. Boleh. Okey, ambil handphone, interaktif sikit hari ni. Kamu ambil handphone, cuba kamu scan. Boleh tak ni? Boleh. Okey, cuba jawab soalan-soalan dia. Okey, raja di bawah menunjukkan titik R pada suatu satah kartes. Tentukan nilai bagi cos. Cos sukuan kedua, positif ke negatif? Negatif. Okey, Negatif. alright, negatif. Tetapi negatif berapa? Tengok sudut rujukan dia kat mana tu? Sebelah tu kan? Okey, saya lukislah gambar rajah sikit. Ni, saya tarik. Koordinat dia adalah negatif 5, 12. Maka, negatif 5, 12, panjang sini 5, panjang sini 12. Sini berapa? 13. Okay, alright. So, sini kamu punya sudut rujukan. Apabila soalan minta cos. Cos pakai apa? Cah, betul? Betul. Adjacent per hypotenuse. Hypotenuse. Maka jawapan dia 5 per 13 ke 13 per 5 tu? Negatif tu. 5. 5 per 13. Okey, Negatif pandai. 5. Negatif 5 per 13. So, jawapan dia adalah C. 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 Okey, soalan nombor 2. Raja di bawah menunjukkan sebuah bulatan unit. Hitung sudut bagi sektor minor JOK. Macam mana kita nak cari ni? Sudut minor JOK. Yang mana satu sudut minor? Yang bawah ke yang atas? Bawah. Yang bawah kan? Okey, jadi nak cari yang bawah tu, kamu kena tahu. Boleh buat tak? Saya boleh buat, kamu boleh buat tak? Okey, sekejap saya salin kejap lah. So, bentuk dia bagi kamu macam ni. Sini ada satu bulatan. Sini ada.
negatif 0.5, 0.866. Lagi satu sini 0.707, negatif 0.707. Okey, maka kamu nak cari yang ini. Nak cari yang ni, mesti tahu sudut ni, mesti tahu sudut ni. Okey, nak tahu sudut ni, since dia bagi maklumat, yang ini adalah 0.5, sini 0.866. Boleh cari tak yang ni? Boleh. Kita guna apa? Teorem. Kita nak cari sudut jadi kita guna sin ke cos ke tan ni? Tan lah. Okey. Maka tan theta sama dengan 0.866 bahagi 0.5. Berapa dapat theta? 1.73. Shift tan. 52 52 point Bunda? 1.86. 50. 0.866 0.5 59.99 kan? Bunda dapat 60. Okey, yang ni pula macam nak cari ni? 60. Sama. Tan. Okey, disebabkan sama, so sebenarnya sudut dia adalah 45 darjah. Oh. Okey, tak kisahlah kalau kamu nak buat pun tak ada masalah. Sudut rujukan dia tepi ni. Okey, so kamu dapat yang inilah. 0.707, sini 0.707. Okey. So, bila dah tahu sini 60, sini 45, tengah-tengah ni berapa? 90. 90. Kamu tambah, kamu akan dapat 195. 195. 60. Okey, dah pukul 4.11 saya ada hal sikit ni. Saya minta kamu buat latihan lah. Boleh ni? Boleh. Siapkan yang itu, nanti kamu tahulah kamu boleh buat ke tak. Jadi rumusan dia hari ni kita belajar tentang graf sin, cos dengan tan. Okey, ada soalan kamu boleh tanya cikgu-cikgu kamu. Tak ada masalah. Okey, saya berhenti di sini Boleh? Boleh. Jangan lupa share korang kehadiran. Boleh go. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Sama-sama.